teacher prepare under Abyssinian Academy. Jadi kitaran nitrogen kita boleh jumpa bab kitaran nitrogen dalam sains tingkatan 5 bab 3 dalam topik pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Dan juga boleh jumpa dalam topik biologi. Topik biologi tingkatan 4 dalam topik 8 iaitu ekosistem dinamik. Jadi nitrogen, kitaran nitrogen ni sangat penting kerana ia merupakan kitaran yang menjamin ekosistem kita. Maksudnya kebanyakan tumbuhan sangat memerlukan nitrogen dalam proses pembesaran mereka. Jadi apa kita tengok? Mari kita tengok kitaran nitrogen. Okey, kitaran nitrogen. Jadi secara kesimpulannya teacher boleh cakap kitaran nitrogen ni kita terbagi kepada 5 step yang besar. Jadi nitrogen merupakan salah satu komponen terbesar di dalam udara kita. Kalau nak tahu, bila saintis buat research, 78% kandungan udara kita merupakan nitrogen tau. 21% merupakan oksigen yang mana manusia perlukan untuk bernafas dan 0.03% merupakan karbon dioksida. Jadi 78% ni sebenarnya sangat besar, betul tak? Apa kepentingan dia sebenarnya? Kenapa Allah ciptakan nitrogen dalam udara ni sangat banyak? Sebenarnya nitrogen ni sangat penting kepada tumbuh-tumbuhan. Mari kita tengok macam mana tumbuhan tu boleh gunakan nitrogen ini untuk mereka membesar. Jadi 78% nitrogen tadi kita boleh dapat daripada pertama sekali kita boleh dapat melalui proses air hujan. Jadi air hujan ni bila dia turun ke atas tanah kan. Okey, ke atas tanah yang mana banyak sangat pokok kan. Pokok-pokok tersebut, akar-akar pokok tersebut akan menyerap air hujan tersebut dan dalam air hujan tersebut ada nitrogen tu. Jadi bakteria, okey, perasan tak dekat bakteria, dekat akar-akar pokok ni kan ada banyak sangat bulat-bulat kecil ni. Bulat-bulat kecil ni kita panggil dia sebagai nodul. Jadi nodul ni kan merupakan tempat tinggal kepada bakteria baik. Bakteria baik seperti Clostridium, Rhizobacter. Jadi bakteria-bakteria macam Rhizobium ni kan, dia akan tukarkan kandungan nitrogen tadi kepada nitrat, iaitu step 1, proses pengikatan nitrogen. Okey, di mana nitrogen tadi ditukarkan kepada nitrat dalam proses pengikatan nitrogen. Dan ini semua dijalankan oleh bakteria yang tinggal dekat dalam akar pokok tadi, okey, yang tinggal dalam nodul tadi. Sekarang ni kita ada banyak sangat nitrat dalam tanah, betul tak? Sebab akar tadi, so nitrat tu akan pergi dekat dalam tanah, okey. Nitrat tu akan ada dalam tanah dan nitrat tersebut akan diserap oleh akar-akar pokok untuk memastikan pokok-pokok tadi boleh membesar. Macam manusia kita perlukan protein, betul tak? Kita makan ayam, kita makan ikan untuk memastikan badan kita dapat membesar. Begitu juga dengan pokok, mereka memerlukan nitrat untuk membesar. Jadi pokok-pokok tersebut akan menyerap nitrat tersebut dan tapi tak semua nitrat akan diserap oleh pokok. Sebilangan kecil nitrat akan kembali ke dalam atmosfera melalui proses sebelum tu melalui proses ni lah pendenitritan, iaitu nitrogen tadi, nitrat tadi ditukarkan kepada nitrogen semula. Okey, melalui proses pendenitritan. Jadi nitrogen tersebut akan kembali ke atmosfera dan the cycle goes on lah. Cycle tu akan berterusan. Jadi nitrogen ke atmosfera akan kembali ke pokok, ke akar tersebut akan kembali menukarkan nitrogen tadi kepada nitrat semula dan dia jadi macam ni. Jadi cycle macam tu. Okey, sebelum tu teacher terlepas step nombor 2 iaitu proses asimilasi. Asimilasi ni itulah yang macam teacher cakap, pokok-pokok tersebut dia akan serap nitrat dalam tanah. Okey, bila dia serap nitrat dalam tanah, itulah kita panggil sebagai asimilasi. Okey, bagaimana pula dengan haiwan? Okey, kita tahu haiwan ni dia boleh mati. Bila dia mati, dia duduk mati atas tanah kan? Mati atas tanah dia akan jadi bangkai. Sama juga dengan haiwan yang hidup, bila dia makan, lepas tu dia buang air besar, dia akan keluarkan najis dia yang kita panggil sebagai tinja kan, stool, najis tinja.
Dan tinja ini serta bangkai tadi akan mengalami proses perebutan. Okey. Proses perebutan ini dijalankan oleh bakteria. Okey, bakteria yang duduk dalam tanah, dia akan bakteria ataupun kalau dalam buku bio dia cakap dia akan cakap pasal kulat saprofit kan. Dan kulat-kulat ni semua akan tukarkan bangkai dan najis tadi, sebab bangkai dengan najis tadi dia ada kandungan nitrogen dalam tu. Kandungan nitrogen tu ada dalam muscle, ada dalam otot haiwan-haiwan tersebut. Jadi dia akan tukarkan kandungan nitrogen organik tadi kepada sebatian sebatian amonium. Pembetulan sebatian amonium. Okey. Dan sebatian amonium tersebut akan kembali sebatian amonium tersebut akan menjalani proses nombor 5 iaitu proses nitrifikasi. Proses nitrifikasi ni adalah di mana sebatian compound amonium tadi, ni amonium, nitrogen amonium tadi akan ditukarkan menjadi nitrit. Dan usually yang carry out proses amonium kepada nitrit ini adalah dijalankan oleh Nitrosomonas bakteria, iaitu sejenis bakteria. Jadi bila dah jadi nitrit, dia kembali ke dalam tanah dan pokok tersebut boleh gunakan nitrit tadi untuk membesar. Jadi kesimpulannya, kita dapat nitrogen. Okay? Pertama nitrogen daripada air hujan ataupun salji. Dan air hujan tersebut, nitrogen tadi akan ditukarkan kepada nitrit. Sekarang nitrit ni selain dapat daripada proses pengikatan nitrogen, dia boleh dapat daripada gas nitrogen di atmosfera dan dia boleh juga dapat daripada proses perebutan. Itulah kitaran nitrogen. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh tulis dekat ruang komen di bawah, nanti dicapai kita jawab. Terima kasih. Okay, sila subscribe to my channel. Lagi satu, kalau rasa macam nak dapatkan nota pemeliharaan dan pemeliharaan usaha kita ni, kita akan includekan sekali dengan latihan macam ni. Dan semua latihan-latihan macam ni merupakan soalan-soalan percubaan lah, soalan percubaan SPM, dan kita boleh berbincang soalan objektif, macam ni soalan subjektif. Hanya check Facebook Abisana Academy Komputer dan boleh dapatkan guru tutor online dengan harga yang berpatutan. Terima kasih.